Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Maksudnya, dah naklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulunya bermusuh-musuhan. Lalu Allah lembutkan hati-hati kamu, dan dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Dan kamu dulunya berada di jurang neraka Jahannam, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang dihormati Yang berhormat Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, yang dihormati Datuk Seri Jamil Khil Bahru, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, semua saf pimpinan UMNO dan pimpinan PAS, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, baiklah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis ceramah untuk kita membantu calon BN dalam pilihan raya kecil yang akan diadakan pada 13 hari bulan ini, hari Sabtu. Tok Mat yang mewakili BN dan PAS memberi sokongan padu kepada BN untuk menentang Pakatan Harapan yang sudah tidak boleh diletakkan harapan lagi oleh rakyat untuk membela rakyat. Walaupun kita dengar janji-janji mereka dalam manifesto pilihan raya umum yang lalu, ada janji 1 hari, ada janji 100 hari. Janji-janji ini hanya tinggal janji-janji kosong, sedangkan rakyat memberi sokongan kepada PH dalam pilihan raya yang lalu kerana terpengaruh dengan janji-janji ini. Dalam Islam dijelaskan janji wajib ditepati. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan naklah kamu sempurnakan janji kamu, kerana janji itu tetap akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana janji daripada pimpinan Pakatan Harapan. Hari ini menang, besok harga minyak turun. Sampai hari ini tak turun-turun. Rakyat tunggu harga minyak turun RM1.50. Sampai hari ini tak turun. Janji mereka untuk menghapuskan tol, sebagaimana disebut oleh Datuk Seri Tajuddin sekejap tadi, semua orang tahu. Akhir sekali bila berlaku pilihan raya kecil Semieh, diumumkan tol
dikecualikan pada pukul 11 malam hingga pukul 5 pagi. Ada orang beritahu saya pukul 11 malam ni lori tarik saja berjalan. Sebab lori tarik ni kalau jalan siang hari, siang orang tutup, pasal tutup hidung. Jadi malam lepas pada pukul 11 lori tarik ni berjalan. Saya nak tanya dalam majlis ni berapa orang driver lori tarik yang ada. Itulah manfaat yang dapat janji Pakatan Harapan kepada rakyat. Itu kita bercakap soal janji. Kalau kita bercakap soal Islam, apa yang Pakatan Harapan bela Islam? Kita ni orang Islam dan pengundi-pengundi di rantau ini pun majoritinya orang Islam. Majoriti orang Islam. Jadi saya rasa dalam pilihan kecil ni, orang rantau tak payah fikir banyak. Sebab majoriti orang Islam pilih calon Islam. Calon pula orang tempatan. Orang tempatan, pilih orang tempatan lah. Kenapa kita cari orang yang bukan orang sini? Sebab majoriti orang Islam pula kita nak pilih orang lain. Bukan kita bercakap begini soal kita rasis, tidak. Ini hak kita. Bila majoriti kita dan calon, ada calon keluarga kita, orang kampung kita, kawasan dom kita, pasal apa kita nak ambil orang luar? Saya nak cerita sejarah di Kelantan. Biasanya di Kelantan, orang Kelantan boleh terima calon luar untuk parlimen. Tapi untuk don, orang Kelantan, dia cari orang Kelantan juga. Takkanlah orang Negeri Sembilan ni tak ada. Siapa paksa ambil orang luar atau Negeri Sembilan? Negeri mana? Saya tak tahu. Bukan orang luar Malaysia dah. Jadi saya rasa tak payah fikir banyak. Dan kita apa, insya-Allah kita akan beri sokongan yang padu supaya Tok Mat menang hari Sabtu ni, insya-Allah. Kerana kemenangan PN dalam pilihan kecil ini bukan saja kemenangan kepada PN, tetapi menjadi kemenangan kepada rakyat yang ini mengajar PN yang menipu rakyat dalam pilihan raya yang lalu. Pengundi-pengundi dalam pilihan raya kecil rantau ini mewakili suara rakyat. Kalau dalam pilihan raya kecil Cameron Highland, bagaimana rakyat di Cameron Highland boleh tolak DAP yang mewakili Pakatan Harapan, termasuk orang asli pun tolak. Kalau orang asli pun boleh fikir, takkanlah orang rantau ni tak boleh nak fikir lebih pada orang asli. Tentu saya yakin kalau orang asli boleh fikir perkara ni, orang rantau lebih lagi boleh fikir berbanding dengan orang asli. Dalam pilihan raya kecil Cameron Highland, pengundi-pengundi tolak Pakatan Harapan. Dalam pilihan raya kecil Cameron Highland, yang mewakili Pakatan Harapan daripada parti DAP. Kemudian dalam pilihan raya kecil Semie, yang mewakili Pakatan Harapan ialah Parti Bersatu. Rakyat tolak DAP yang mewakili Pakatan Harapan di Cameron Highland, dan rakyat tolak Parti Bersatu yang mewakili PS dalam pilihan raya Semie. Oleh kerana itu, maka menjadi kewajipan rakyat di rantau menolak PKR yang mewakili Pakatan Harapan dalam pilihan raya hari Sabtu ini. Untuk menggambarkan bahawa rakyat tak boleh terima parti-parti dalam Pakatan Harapan yang sudah tidak boleh diletakkan harapan untuk membela rakyat lagi. Dan saya percaya kalau pilihan raya kecil diadakan dan dia bertanding, Parti PAN juga akan ditolak oleh rakyat. Saya tak sebut amanah sebab dia khianat. Macam mana nak sebut amanah? Sebab orang PAN ni dia asal dia PAH. Dia buat lari kursi PAH. Sebab mana orang PKR, orang satu ni asal UMNO, sama lebih kurang PAN, khianat belaka. Satu macam tu juga. Jadi oleh kerana itu, maka kita orang Islam, bila kita lihat suasana yang berlaku dalam negara kita, kita tengok kerajaan berani buat kenyataan nak ratifikasi ISA,
sehingga rakyat bangkit. Daripada UMNO, daripada PAS, daripada badan-badan bukan kerajaan, daripada NGO bersatu, buat demonstrasi, buat ceramah, isytihar kepada seluruh dunia bahawa rakyat menolak apa yang nak dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan, sehingga memaksa kerajaan membatalkan untuk ratifikasi ISA. Dan kita lihat bagaimana kerajaan Pakatan Harapan sanggup tanda tangan Statut Rom walaupun tidak mendapat restu daripada Majlis Raja-Raja. Sehingga bila Majlis Raja-Raja panggil pakar-pakar untuk dengar pandangan-pandangan, termasuk pihak kerajaan, siapa kata itu, barulah kerajaan membatalkan semula. Jadi kalaulah benda yang melibatkan kepentingan rakyat, benda yang melibatkan kepentingan Raja-Raja Melayu pun Pakatan Harapan berani gepuh, apa harapan kita rakyat supaya Pakatan Harapan membela hak kita dalam negara ini? Ini semua kita kena fikir, tuan-tuan. Oleh kerana itu, menjadi kewajipan kita orang Islam ni kena bersatu atas nama Islam. Saya ni kalau kira jangan ceramah atas UMNO ni. Dalam riwayat hidup saya ni kali kedua baru saya ceramah atas UMNO. Sekali di Kamera Highland, kali yang kedua di rantau. Memang saya ni keluarga PAS, ayah saya wakil rakyat PAS. Tapi melihat kepada apa yang berlaku hari ini, yang memerlukan orang Islam ni kena bersatu. Dan saya nak jelaskan orang bukan Islam jangan menaruh syok, bimbang, wasangka dan sebagainya. Jangan. Sebab bila kita letak asas Islam, dasar Islam, orang bukan Islam tidak akan disolimi. Kalau tuan-tuan tak yakin, tuan-tuan boleh berkunjung ke Kelantan. Pergi tengok Kelantan. Orang bukan Islam boleh hidup sebagai satu keluarga. Cina di Kelantan makan wudu. Barangkali orang rantau dia pun tak boleh makan wudu. Cina, India makan wudu. Cina ada yang pakai kain pelekak. Mereka bebas untuk mengamalkan agama mereka, budaya mereka, cara hidup mereka. Bahkan ketika berlaku peristiwa 13 Mei, tidak ada seorang pun orang bukan Islam yang disolimi di Kelantan. Mereka boleh hidup dalam keadaan aman sebagai satu keluarga. Ini bukti yang tak boleh disangka oleh sesiapa pun. Sebab itu Cina di Kelantan, India di Kelantan, Siam di Kelantan, orang asli di Kelantan tak ada masalah dengan kerajaan negeri Kelantan. Sebab bila kita letak asas Islam, Islamlah yang menyatukan. Sama Islam, begitu juga dengan orang yang bukan Islam. Dalam Quran Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, man adza zimmiyan faqad adzani. Sesiapa yang menyakiti orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam, sama seperti dia menyakiti diriku sendiri. Ini jaminan, jangan bimbang. Islam berkuasa, orang Islam berkuasa, orang bukan Islam tidak akan disolimi. Hak mereka kita beri. Tapi hari ini kita lihat bagaimana orang-orang yang menjadi alat kepada DAP, termasuk orang Islam. Bagaimana orang Islam yang diberi amanah menjaga agama dalam negara kita boleh menyalah tafsirkan Hifzuddin dengan makna menjaga semua agama. Menteri Agama sebut kita ni kena jaga maqasid syariah. Apa makna maqasid syariah? Maqasid syariah arti matlamat hukum syarak, itu maqasid syariah. Apa dia maqasid syariah? Yang pertama ialah Hifzuddin. Syariah Islam ni dia mari nak jaga agama. Agama mana? Agama Islam. Jaga agama Islam.
Orang tak boleh ganggu agama Islam. Dan agama Islam tak ganggu agama lain. Itu hifzuddin. Ad-din, kalau orang mengaji bahasa Arab, ad-din mufrad, arti satu. Hifzuddin, jaga agama. Agama apa? Agama Islam. Inna dina inda Allahi Islam. Agama yang Tuhan redha ialah agama Islam. Tiba-tiba dia tafsir hifzuddin, tugas saya menjaga semua agama. Sebab tu orang panggil dia menteri agama-agama. Dia kena jaga semua agama. Ini tak betul. Hifzuddin makna jaga agama Islam. Agama lain, tu orang lain jaga. Lah pasal apa kita nak jaga agama lain? Kita jaga agama Islam. Orang Islam boleh beramal dengan Islam. Islam tidak menzalimi penganut agama lain. Itu maksud hifzuddin. Tetapi ditafsirkan menjaga semua agama. Ini tak betul. Sebab tu kita lihat bagaimana slogan yang mereka selalu gunakan. Rahmatan lil alamin. Adakah mereka faham apa makna rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin arti rahmat kepada seluruh alam. Rahmatan lil alamin ini istilah yang diambil dalam Quran. Bukan boleh direka-reka. Ini istilah dalam Quran. Maka kita kena merujuk kepada pengertian ayat dalam Quran itu apa makna rahmatan lil alamin. Firman Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Itu ayat yang menyebut rahmatan lil alamin. Allah menyebut, Allah mengutuskan Nabi Muhammad membawa syariat Islam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Bukan arti rahmatan lil alamin kita tolak syariat Islam, kita raikan pandangan orang bukan Islam. Itu bukan. Itu tak betul, itu salah. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi orang terima syariat Islam. Orang terima ajaran Nabi Muhammad. Allah sebut, "Wa ma arsalnaka." Kami tidak utuskan kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bawa apa? Nabi Muhammad bawa syariat Islam. Apabila syariat Islam dilaksanakan, maka orang akan mendapat rahmat. Itu maksud rahmatan lil alamin. Hari ini kita lihat mereka boleh berlunak dengan kehendak golongan yang terpesong daripada Islam dengan alasan Islam rahmatan lil alamin. Ini salah. Boleh bersikap lunak dengan golongan LGBT. Sampai golongan LGBT boleh buat demonstrasi di tengah bandar, di dataran merdeka. Hidup LGBT. Saya walaupun dulu saya lawan UMNO, zaman UMNO mereka saya tak pernah dengar orang berani buat demonstrasi hidup LGBT, hidup LGBT. Tak ada dalam sejarah. Tetapi hari ini Pakatan Harapan merintah tak sampai setahun, orang berani. Walaupun himpunan tu tak ada permit pun. Mana kerajaan bertindak? Polis kata permit tak ada. Kenapa tak tangkap? Kita kalau permit tak ada, macam ceramah tak boleh. Saya dengar malam ni kerana kita ada nama, tak boleh ceramah. Datuk Seri Jamaica tak ada nama, tak bagi ceramah. Buat demonstrasi tak ada permit pun tak apa. Ini rahmatan lil alamin ni. Apa ni? PF kena ingat, PF ni kerajaan sepenggal je. Betul tak tidak? Dan boleh jadi tak sampai sepenggal pun. Berkelahi sama mereka. Tapi Datuk Seri Tajudin sebut 14 kursi boleh jadi Perdana Menteri. Sebab itu Tun Dr. Mahathir sebut dia jadi Perdana Menteri pun kerana DAP bagi ya. Kerana DAP. Sekarang ini berebut. Ada orang yang nak jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri. Bakal Perdana Menteri paling lama di dunia ada dalam negara kita. Dan insya-Allah akan jadi bakal selama-lamanya insya-Allah. Saya pun heran juga. Orang celak mata Perdana Menteri. Celak mata Perdana Menteri itu dia fikir. Nabi sebut la tas'alil imarah. Jangan kamu minta jawatan. Kita tak boleh pergi kepada orang terlalu nak kepada jawatan. Ini Nabi sebut jangan. Tak kira siapa lah. Tak kira siapa. Jangan terlalu nak kepada jawatan. Jangan memohon.
Tapi kalau orang lantik, kita layak, kita mampu, tak apa. Jangan minta. Bakal Perdana Menteri. Bakal Perdana Menteri. 2 tahun saya dah Perdana Menteri. Saya kadang-kadang nak tergelak. Isteri pun tak tulis. Saya tengok ada 3 gambar. Ini gambar bersama dengan mantan timbalan Perdana Menteri. Dia kebetulan tak tahu dia jumpa kat mana mantan mereka. Datuk Seri Zahid, mantan. Mahyudin, mantan. Itu suami dia, mantan. Dia tu timbalan Perdana Menteri. Dia kata, ini gambar bersama dengan mantan-mantan timbalan Perdana Menteri, salah seorangnya akan menjadi Perdana Menteri. Tak malu lah. Salah seorang tu suami aku pula dia. Orang macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak latih jadi pemimpin macam ni. Lulu bercakap bukan main lah, kobar-kobar. Ceramah dengan saya siapa tak keluar sana ni? Dari dia dulu. Dia kenal saya, tanya dia kenal tak saya. Cari kita di Kelantan. Cari Pak. Tiba-tiba bila keluar penjara, ayat pertama, tugas dia nak tawan kerajaan Terengganu dan Kelantan. Apa orang ni? Kena budi sikit. Budi orang tak kenal. Dulu masa jatuh, kita lah dukung. Dukung. Kecilnya tak dukung ni dia ni. Tuan-tuan faham tak kecil tak dukung? Kita dukung dia, tiba-tiba dia kecil. Oh, kita orang macam ni. Kita lepas dalam parit orang macam ni. Bukan boleh buat pemimpin orang macam ni. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Kita lihat bagaimana kerajaan hari ini boleh bersikap lunak dengan golongan LGBT. Golongan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Rasulullah melaknat orang laki-laki yang berwatakan perempuan. Orang perempuan yang berwatakan laki-laki. Pakai pakaian laki-laki. Orang perempuan pakai pakaian laki-laki. Berjalan cara laki-laki, tindak cara laki-laki. Orang laki-laki pakai pakaian perempuan, orang panggil pondan. Ini dilaknat, disebut dalam hadis yang sahih. Wa qala akhrijuhum min buyutikum. Rasulullah bersabda, keluarkan mereka daripada rumah-rumah kamu. Kalau nasihat tak dengar, halau keluar. Dia pergi rumah orang lain nasihat tak dengar, halau keluar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah perintah golongan pondan seperti ini supaya diasingkan daripada orang kampung. Rasulullah tempatkan golongan ini, disebut oleh hadis, di Baqi' al-Gharqad. Di Baqi' ini kubur. Siapa dia pergi? Di Madinah ada perkuburan Baqi'. Sama dulu perkuburan ni jauh daripada kampung lah. Nabi suruh duduk di Baqi', duduk dekat kubur, supaya dia bangun-bangun tengok batu nisan, lain sikit berasa insaf. Ini tak. Mari golongan LGBT, kita pula layan dia di hotel-hotel yang mewah. Dan bila wartawan tanya, lepas tu kalau nak cing guna tanah mana? Gunalah tanah perempuan. Kalau tanah laki-laki nanti dicabur pula. Siapa terini nak cabur orang macam ni? Ya, orang yang nak cabur orang macam ni orang punya naluri yang pelik. Naluri yang luar tabi'i. Oh, mereka kata golongan ni juga ada hak. Ya, kita tak nafikan. Mereka juga ada hak. Golongan LGBT ada hak. Apa hak mereka? Hak mereka ialah mereka wajib kembali kepada jalan yang benar. Itu hak mereka. Bukan hak mereka kita benarkan mereka mengamalkan budaya songsang yang tak tergamak dilakukan oleh binatang. Binatang pun tak buat. Sebab tu ada orang bagi tahu kepada saya. Dia kata buat ni, dia kata babi tak buat lagu ni. Dia kata jenis gila babi. Orang nak ada gila babi ni. Saya kata bukan setakat gila babi. Babi pun gila mikir buat ni. Sebab babi tak boleh buat, dia boleh buat. Babi pun gila.
Saya tak tahulah. Babi kalau di Kelantan, dia cari babi jantan, cari babi betina. Babi di rantau, saya tak tahu. Tapi saya rasa macam tu juga. Ini orang laki-laki cari laki-laki ni apa? Ini yang berlaku dalam negara kita ini. Dan bagaimana penasihat agama kepada menteri DAP bila Brunei laksana undang-undang syariat Islam, hudud. Dan untuk pengetahuan saudara sekalian, Brunei bila dia nak buat undang-undang Islam, wakil kerajaan Brunei berkunjung ke Kelantan. Mereka ambil rang undang-undang hudud, kanun jenayah syariah 2, undang-undang Islam yang kita lulus dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan tahun 93. Kerajaan Brunei ambil rang undang-undang hudud di Kelantan, mereka balik dan mereka ubah mengikut kesesuaian negara mereka dan mereka laksanakan di Brunei. Mereka belajar dengan Kelantan. Ketika saya bersama MP Kelantan pergi ke Brunei, pergi bertemu mengajak Sultan Brunei untuk ucap tahniah kerana Brunei berani laksanakan syariat Islam. Mufti Brunei berucap dalam majlis rasmi menyatakan bahawa negara Brunei terhutang budi dengan Kelantan dua perkara. Yang pertama, Majlis Agama Islam Brunei diwujudkan apabila Brunei ambil undang-undang Majlis Agama Islam Kelantan, buat balik ke Brunei dan dilaksanakan 100%. Undang-undang Majlis Agama Islam Kelantan cuma diubah Kelantan Darul Naim kepada Brunei Darussalam, itu saja. Dan memang Majlis Agama Islam Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan adalah majlis agama Islam yang pertama di Nusantara. Bukan saja di tanah Melayu, di Nusantara. Umur Majlis Agama Islam Kelantan dah lebih 100 tahun. Majlis-majlis agama Islam lain, termasuklah Negeri Sembilan ni, semua sekali dibuat selepas daripada wujudnya Majlis Agama Islam Kelantan, hasil daripada idea yang dikemukakan oleh Tok Nabi, seorang ulama yang masyhur, mengemukakan cadangan kepada Sultan pada waktu itu, dan Sultan bersetuju, lalu ditubuhkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Brunei bila nak tubuh Majlis Agama Islam, kerajaan Brunei ambil 100% undang-undang Majlis Agama Islam Kelantan. Itu satu. Yang kedua, Mufti Brunei sebut, bila kita laksana undang-undang Islam di Brunei, kita ambil rang undang-undang Islam yang diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan tahun 93. Apa yang menyedihkan kita, bila Brunei laksanakan termasuk undang-undang rejam kepada orang yang melakukan perbuatan zina yang telah berkahwin, tiba-tiba penasihat agama kata ini tak dasar kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada nas. Sedangkan kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, di mana ada ayat yang dinasahkan bacaan tapi tidak dinasahkan hukum. Kalau kita mengaji tafsir Al-Quran, dalam Quran ni ayat nasah mansukh ada 66 ayat dalam Quran. Ada 66 ayat. Ada ayat yang dinasahkan bacaan tapi hukum tidak dinasah, tidak dihapuskan. Yaitu ayat yang berbunyi, dulunya ayat Quran tapi dihapuskan, dinasah, tapi hukum tidak dinasahkan. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Maksudnya orang yang telah berkahwin, sama ada laki-laki atau perempuan, yang melakukan perzinaan hendaklah direjam sampai mati. Nakalan min Allah, itu adalah undang-undang cegahan daripada Allah. Wallahu azizun hakim. Allah amat berkuasa lagi amat bijaksana. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan khutbah di atas mimbar ketika beliau menjadi khalifah. Beliau menyatakan, fakana mimma anzalallah ayatul rajmi faqara'naha
wa aqalnaha wa wa'ainaha wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'da fa akhsha in qala bin nasi zamanun an yaqula qailun ma najidu ayatar rajmi fi kitabillah fayadillu bitarki faridatin mimma anzalallah. Maksudnya, kata Sina Umar, di antara ayat yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran ialah ayat berkenaan dengan rejam. Kami membacanya, kami memahaminya, kami melaksanakannya, dan Rasulullah telah melaksanakan hukum rejam. Dan kami juga melaksanakan selepas kewafatan Rasulullah. Dan aku bimbang, kata Sina Umar, apabila lama berlalu masa, akan ada orang yang berkata, kami tidak dapati hukuman rejam di dalam Al-Quran. Lalu orang tersebut menjadi sesat kerana meninggalkan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bila Brunei laksana, penasihat Menteri Agama di IP menyatakan ini tak betul dengan Islam. Bukan ini tak betul dengan Islam, dia sendiri pandangan dia bercanggah dengan Islam. Saya tak tahu dia ni reti ke tak reti. Tetapi Sina Umar sebut orang ni sesat. Ini orang sesat. Ayat ini disebut dalam Quran dinasahkan bacaan tetapi tidak dinasahkan hukum. Kritikan-kritikan seperti ini untuk mengajar atau memberi fahaman yang salah kepada masyarakat. Kononnya undang-undang Islam dilaksanakan itu tidak mengikut syariat Islam. Jangan, patut kita terima kasih lah Brunei laksana. Kita terima kasih lah. Kita tak boleh laksana lagi, kita usaha. Jangan kita perkecilkan apa yang dilakukan oleh Brunei. Sultan Brunei sanggup untuk melaksanakan syariat Islam walaupun hotel-hotel beliau di negara-negara barat, di pulau, oleh masyarakat bukan Islam. Tetapi beliau tetap berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan siapa kita? Siapa kita nak persoalkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Oleh kerana itu orang Islam wajib kena bersatu atas nama Islam. Atas nama Islam. Sama ada orang Islam ni orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, wajib kena bersatu. Kerana Allah Ta'ala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an. Naklah kamu semua berpegang dengan tali Allah. Apa makna hablillah? Apa makna tali Allah? Nabi sebut inna hadzal Quran huwa hablullah. Quran itulah tali Allah. Jadi bila kita ikut Al-Quran, tidak timbul persoalan. Kata Pah ni ikut UMNO ataupun UMNO ikut Pah, tidak. Kita Pah tidak ikut UMNO, UMNO tidak ikut Pah, tapi kita tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah ikutan kita. Inilah yang menyatukan kita orang Islam. Dan orang bukan Islam jangan bimbang. Umat Islam yang berpegang dengan Al-Quran tidak akan menzalimi orang bukan Islam. Bahkan Islam meletakkan hatta dalam peperangan sekalipun kita tak boleh menzalimi. Bukan saja tak boleh menzalimi manusia, pokok kayu-kayu tak boleh. Misalnya dalam peperangan, Islam mengajar la taqtulu walida wala imra'atan wala shaykhan kabira wala rahiban wala taqta'u syajaratan musmira. Walaupun dalam peperangan, jangan kamu bunuh kanak-kanak, jangan kamu bunuh orang perempuan, jangan kamu bunuh orang tua, jangan kamu bunuh padri-padri dan pendeta-pendeta. Bunuh padri tak boleh, bunuh pendeta tak boleh. Wala taqta'u syajaratan musmira. Bahkan jangan kamu potong pokok kayu yang sedang berbuah. Rahmatnya Islam, sehingga disebut dalam hadis, seorang perempuan beri minum kepada anjing yang dahaga. Dia buka kasut, dia cebok air beri minum pada anjing, Allah mengampunkan dosa dia. Dia boleh masuk surga. Itu beri minum pada anjing. Walaupun dalam mazhab kita anjing ni najis mughallaz, tetapi tak boleh dizalimi. Kalau anjing tak boleh dizalimi, beri minum pada anjing, pahala je.
dosanya diampun oleh Allah. Bahkan disebut dalam hadis, orang yang kurung kucing, dia tak bagi makan, kucing tersebut mati, Nabi sebut orang masuk neraka. Kerana menzalimi. Kalau binatang tak boleh dizalimi, takkan boleh dizalimi orang? Tak boleh. Kita boleh zalimi orang bukan Islam. Oleh kerana itu, kalau kita terima Islam, kita orang Islam selamat, orang bukan Islam selamat. Dan inilah asas penyatuan kita, termasuk asas penyatuan PAH dengan UMNO. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Ada orang kata, PAH ni nak kahwin dengan UMNO. Pimpinan kita jawab dah, PAH dengan UMNO ni adik-beradik, tak boleh berkahwin. Adik-beradik orang tak berkahwin. Kita berkawan, bukan berkahwin. Tapi PS ni dia benuk sikit. Orang kata benuk. Tahu benuk, payah faham. Payah faham. Dia kata dulu, tak ingat ke Tok Guru ni aziz besar. Jangan. Adik dalam parlimen dia selalu dengar. DAP ni pun pandai bercakap. Jelutong. Datuk Seri selalu lawan jelutong. Jelutong kata tak ingat ke Tok Guru ni aziz kata, jangan berkawan dengan UMNO. Jangan pakat dengan UMNO. Saya nak jawab. Tok Guru ni aziz besar, jangan berkawan dengan UMNO. Masa UMNO jadi kerajaan, sekarang UMNO jadi pembakar. Kamu ni bodoh lah jelutong. Kalau saya dalam parlimen, saya lawan jelutong. Saya tak kata jelutong. Hei jelutong. Hei jelutong. Macam tu kata saya macam tu. Dia kata pasal apa baca macam tu. Saya tak tahulah. Tengok you punya muka dia jelutong. Dia ni kurang asal sikit. Bolehlah Datuk Seri boleh lawan dia. Semua dia nak kacau semua. Orang cakap dia kacau. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Naklah kamu semua berpegang dengan tali Allah. Jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Allah Ta'ala sebut mungkin ingat nikmat Allah kepada kamu. Iz kuntum a'da'an. Satu ketika dulu kamu bermusuh-musuhan ketika jahiliah. Yakni Aus dan Khazraj. Berkelahi Aus dan Khazraj. Ini sama orang Madinah. Selama mana tuan-tuan? Balah, berkelahi, berperang 120 tahun. 120 tahun. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah lembutkan hati-hati kamu. Hati kamu dilembutkan oleh Allah. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dengan nikmat Allah kamu menjadi seperti bersaudara. Seperti saudara. Kalau Aus dan Khazraj berperang, bukan mengundi pilihan raya, berperang 120 tahun, tapi boleh bersatu kerana Islam. Ikut Islam. Kita PAH dengan UMNO ni bukan perang pun. Berlawan dalam pilihan raya tu pun tak sampai 120 tahun. 60 tahun pun tak sampai. Kerana tahun 74 PAS bersama-sama dengan UMNO dalam Barisan Nasional. Itu sejarah. Dulu perikatan. Hanya orang baru kena tahu sejarah. Dulu tak ada Barisan Nasional. Setelah PAS masuk dalam gabungan, ditukar perikatan kepada Barisan Nasional. Daripada kapal layar jadi dacing. Jadi PAS penuh bersama. Jadi apa yang PS tu susah? Dia kata dulu balah dengan UMNO, dengan BN. Sekarang mari kempen pula untuk BN. Kamu dulu berlawan dengan Mahathir, ya kamu ikut Mahathir atau apa? Bagi dia jawab. Bukan setakat kamu ikut Mahathir. Kamu angkat Mahathir jadi Perdana Menteri. Kamu cium tangan dia. Dulu apa kamu tak kata kepada Mahathir? Maha Fir'aun. Maha Fir'aun. Ketua perampok, ketua pengamuk. Ini bukan saya kata. Mak Sabu. Nah, akhir sekali dia jadi tukang masak pada ketua perampok, ketua pengamuk. Ini apa? Mak Sabu. Apa lah kan? Patutlah dia boleh bercakap. Jet perjuangan kita boleh guna apa biji dia? Pak biji dia boleh guna. Inilah Menteri Pertahanan yang paling apa Datuk Seri? Paling apa?
Saya tak kata orang rantau kata. Ada ke menasabah? Kalau betul 4 biji boleh guna pun janganlah isytihar kat orang. Rumah ni rumah kita. Rumah kita. Bila kita dah dapat rumah, kamu dah merentah dah. Bila rumah ni dapat saka dia dapat kat kita, jangan pula kita beritahu, rumah je nampak besar, tapi pintu semua tak ada kunci belakang. Ini tuan rumah yang bodoh. Betul atau tidak? Bodoh atau tidak? Bodoh. Mana bodoh lah? Mana bodoh? Kalau tak ada kunci, kita kuncikan. Kita baiki. Ini dah semua benda nak salahkan Barisan Nasional lah. Ini salah Barisan Nasional. Ia bayar hibah 1.25%. Ini salah Barisan Nasional. Dia kata kuat dah. Tu bela BN. Saya bukan soal bela BN. Saya nak hentam PS ni. Dulu kamu kata yang jaga tabung haji ni perampok. Dia kata zaman perampok boleh juga bagi 6.25. Zaman rahmatan lil alamin ni 1.25. Tak malu ke? Tak malu ke? Kau memang tak ada kemaluan. Kalau dah kamu dah dapat, kamu dah pegang, ini tanggungjawab kamu buat lah elok-elok. Bukan begitu? Ini semua nak salahkan bekas suami. Bekas suami kan? Dulu sebelum nikah kamu berjanji kan nak buat rumah baru. Bila tak dapat buat rumah, dia kata ini salah bekas suami you lah. Belum nikah dulu berjanji. Tak? Macam-macam berjanji. Lepas tu berjanji pula tak lama. Kalau menikah dengan saya, cukup lah, tak lama beranak. Ni 10 bulan aku tak mengandung ni. Apa penyakit ni? Ada penyakit ni, kena berobat ni, mati pucuk datang. Apa yang ayah boleh rasa? Tak ada, semua dah salah bekas suami dulu. Bekas suami dulu. Sekarang bila dah kahwin dengan kamu, tanggungjawab kamu. Kita pas di Kelantan, bila kita menang, kita tak ukir kan? Pasal apa tinggal hutang? Barisan Nasional tinggal hutang. Ya projek pun dia buat. Hutang pun memanglah. Kita kena tangguhlah dia kita merata. Dan kalau berasa tak mampu, asyik kita merata pula, tak ada masalah. Cakap kalau PRS tak mampu. Ini Menteri Agama bercakap, nak pergi ke Mekah, kena ada istita'ah. Mentang-mentang lah dia pandai Arab, orang kampung tak pandai istita'ah pula. Jadi istita'ah. Orang mengaji agama reti lama dah. Orang tubuh tabung haji ni kerana nak wujudkan istita'ah. Istita'ah ni berkemampuan. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala mewajibkan orang-orang yang berkemampuan mengerjakan ibadah haji. Orang yang mampu. Oleh kerana orang Islam ni kurang kemampuan, orang Melayu, orang Islam miskin, maka Profesor Ku Aziz telah mencadangkan supaya diwujudkan lembaga urusan tabung haji. Dulu bukan tabung haji, lembaga urusan tabung haji. Saya tahu sebab arwah ayah saya ni pegawai tabung haji yang pertama di Pasir Mat. Dia berkempen, saya sama kecil dia bawa berkempen. Kempen rakyat supaya menabung dalam lembaga urusan tabung haji. Paling kurang RM10. Saya sama kecil lagi, ayah saya dah buka akaun dalam tabung haji, RM10. Semua anak-anak RM10. Orang kampung RM10. Apa ayah saya sebut? Tabung haji ni, lembaga tabung haji kalau menega, walau paku sepucuk, ini orang Islam. Ni orang Islam. Walaupun sepucuk paku, ni orang Islam. Kekuatan ekonomi orang Islam. Kekuatan ekonomi umat Islam. Bila menabung banyak, akhir sekali tabung haji boleh menega. Boleh menega. Itu nak wujudkan istita'ah lagi. Berkemampuan. Sebab itu tabung haji berkewajipan untuk bagi subsidi. Supaya orang boleh pergi haji dengan harga yang murah. Sebab tabung haji itu sendiri menega dengan duit rakyat. Dengan duit penabung. Tiba-tiba dia kata, tak ada istita'ah, tak payah pergi. Saya nak beritahu, tolong beritahu kat dia.
bukan saja pergi ke Mekah ni perlu ada istitaah. Jadi pemimpin pun kena ada istitaah juga. Kena ada kemampuan juga. Kalau kamu rasa kamu tak ada kemampuan, kamu turun biar kita pula mereka. Sebab kamu dah tak ada istitaah. Betul tak? Setuju atau tidak? Kalau tuan-tuan setuju, langkah pertama, tuan-tuan mesti memenangkan Tok Mak dalam pilihan raya 13 hari bulan ini. Ini langkah pertama. Pengundi-pengundi di rantau kena ingat, pengundi di rantau memikul amanah rakyat seluruh negara. Ini bukan saja pilihan raya di rantau. Rakyat seluruh negara ingin melihat supaya Pakatan Harapan tahu undi ini adalah undi protes. Protes kepada kerajaan PS yang kecil merata-rata. Merata-rata kecil. Kita ingat sekali kecilnya. Rupanya kecil merata-rata. Tak berhenti-berhenti kecil. Sebab tu orang Kelantan dia kata PS ni bukan Pakatan Harapan, Pakatan Hacing. Sama? Oh, sama Hacing kan macam tu. Saya ingat mari dirantau tak Hacing. Duk Kelantan Hacing, mari dirantau pun Hacing juga. Jadi kalau tak mau Hacing, tuan-tuan kena tolak Pakatan Harapan dalam pilihan raya 13 hari bulan ini. InsyaAllah, kalau di Kemerah Highland, rakyat Kemerah Highland tolak Pakatan Harapan. Kalau di Semiyeh, rakyat di Semiyeh tolak Pakatan Harapan. Dan insyaAllah hari Sabtu ini, rakyat di rantau tolak Pakatan Harapan. InsyaAllah dalam pilihan raya umum yang akan datang, kita tolak Pakatan Harapan supaya mereka menjadi kerajaan yang paling singkat dalam dunia, insyaAllah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mau melihat perubahan ke arah yang lebih baik berlaku dalam negara kita, maka tuan-tuan kena pergi undi kepada Tok Mak. Dan tuan-tuan kena rapatkan hubungan di antara PAS dengan UMNO. Jawatan tidak penting kepada kita. Dia penting kita orang Islam, orang Melayu Islam, boleh memerintah negara kita. Negara kita. Negara kita. Negeri kita. Bukan kita nak ketepikan orang lain. Sekarang ni orang lain ketepikan kita. Betul atau tidak? Betul. Kita nak hak kita. Yang boleh merubah keadaan ialah kita, bukan orang lain. Kita. Saya melihat bagaimana cara berpolitik orang dulu. Walaupun UMNO dengan PAS ni lama dah bermusuh, tapi bila berlaku peristiwa 13 Mei, walaupun ada ulama-ulama PAS lama yang ditangkap bawah SA, tetapi setelah berlaku 13 Mei, bila Terazak bertemu dengan Datuk Asri, bincang perpaduan orang Islam, orang Melayu, maka ulama-ulama PAS telah memutuskan bahawa memang kita kena bersatu dengan UMNO dan Barisan Nasional. Mereka tidak memikirkan dendam peribadi. Tidak. Kalau ulama-ulama dulu boleh membuat keputusan bersama dengan UMNO dalam Barisan Nasional yang sebelum ini perikatan, dan memikirkan apa yang berlaku dalam peristiwa 13 Mei, maka apakah kita hari ini tidak boleh bersatu di atas nama Islam setelah kita melihat apa yang dilakukan oleh PS terhadap orang Islam dan orang Melayu dalam negara kita. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, insya-Allah kalau perpaduan kita meletakkan asas Islam, kita menepikan segala kepentingan peribadi, biarlah apa yang berlaku di Sepanyol, di Andalus menjadi pengajaran kepada kita. Saya baru seminggu balik daripada Andalus. Bagaimana setelah Kristian menguasai Andalus, kerana perpecahan umat Islam di sana, pemerintah di sana lemah, akhir sekali diserang oleh Kristian. Tuan-tuan cuba bayangkan Masjid Cordoba yang boleh memuatkan 80,000 orang. Masjid Cordoba ni umur dia dah 1000 tahun. Cuba bayangkan, tiang ada 1000 tiang. Sekarang ini, bukan sekarang ini, setelah Kristian menguasai Andalus, mereka telah tukar masjid kepada gereja. Sekarang jadi gereja, dijadikan museum. Kita dibenarkan melawat. Nak sembahyang sunat tahiyatul masjid pun tidak dibenarkan. Cuba bayar, itu masjid. Bila mereka menguasai negara Islam,
mereka lakukan demikian. Tetapi Islam bila mengentah, tidak pernah kita menceroboh gereja-gereja, rumah ibadat orang bukan Islam kerana dilarang oleh Islam. Sebab itu, kalau tuan-tuan nak supaya masyarakat kita hidup dalam keadaan harmoni, maka mesti Islam yang memimpin. Bila Islam memimpin, orang Islam selamat, orang bukan Islam pun selamat. Keadilan akan diberi kepada semua pihak, dan insya-Allah kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau ahli sesuatu negeri itu